pekerjaan Allah. Berapa? 7. 7 daripada atas. 7 daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5. Pada pekerjaan Allah Ta'ala. Oh, okey. Boleh dah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal akla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana as-saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم هتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, itu kata pengarang kitab ni daripada Syekh Daud Al-Fatani. Itu di antara salah seorang guru Tok Kenali. Tok Kenali ni salah seorangnya guru ni Syekh Daud Al-Fatani ya. Anak murid Tok Kenali, siapa dia salah seorang tu Syekh Al-Idris Al-Marbawi, ulama tasawuf di negeri Perak. Faham Itu kena tahu tentang guru-guru. Betul kalau mengajar kat tempat tuan-tuan kena tahu guru ni siapa guru dia, siapa ayah dia, itulah tahu salah silah dia. Betul belajar ni dia ada dua kaedah. Satu ilmu kasbi, satu ilmu laduni. Ilmu kasbi ni dia datang daripada guru, ni kasbi. Ilmu laduni ni Allah akan memberi ilmu faham, ilmu ilham pada dia. Ilmu laduni. Yang kita ni ilmu dalam guni je. Tu yang jenis iman taklid, ikut orang. Orang buat, dia buat tapi tak tahu. Ni sembahyang jemaah jarang-jarang. Orang buat, kita buat. Tapi kena tahu hukum kena belajar. Tengok kita kawan-kawan kita. Masa semayang rapat-rapat pun tak datang. Dah semayang jarak pun tak datang. Tunggu besok mati baru datang. Masa masih suruh kunci, dia marah. Bila dah buka, tak datang pula. Busuk punya orang. Faham dulu masa masjid kunci dia marah. Kenapa kunci masjid? Orang kunci sebab ada penyakit virus. Dah hilang penyakit, orang dah kurang penyakit, orang buka. Tapi bila dah buka, tak datang juga. Ni dia marah kat AJK, suruh AJK masjid. Kena masalah. Kadang imam surah pun dia tak kena. Kita belajar hukum fikir. Di jarak, asal hukumnya kalau kita jarak-jarak, maka makruh. Sebab syaitan duduk tengah-tengah. Bila dalam darurat, harus dijarakkan. Sebab dalam darurat. Bila darurat, orang tanya, Ustaz, bila jarak-jarak darurat ni, syaitan masuk tak? Syaitan masuk. Syaitan kena COVID dah. Tengah kena COVID dah. Faham syaitan dia tetap masuk ke? Dia tetap kacau ke? Syaitan ni dia ilmu dia hebat, ilmu dia power ni syaitan ni. Semayang sah tak? Semayang sah. Pahala macam mana? Tetap dapat bila dalam darurat. Darurat. Tapi apabila bukanlah kitab kitab Bahrul Mazi ada, kitab Majmu' ada, kitab Fathul Bari ada, kita banyak dalam kitab fikih. Apabila tidak ada dalam darurah kamu menjarakkan saf, maka tak ada pahala saf. Tak semayang tetap sah.
Tetap sah, mayang tetap sah, pahala sah tak dapat. Bila dalam darurah maka dapat. Bukan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Jangan belajar macam ni. Sebelum PKP pun memang jauh-jauh pun. Dah PKP pun memang jauh pun, memang kalau bahasa Arab kita belajar dia panggil mat tabi'i. Apa mat tabi'i? Itu tabiat mereka. Apa itu ngajar budak-budak senang. Bila dia tak betul, salah boleh rotan. Kalau besar-besar dia rotan, aku kena rotan balik. Tu tadi orang hantar rumah aku. Suami isteri hantar rumah. Ustaz, dulu senang ngajar budak-budak. Dulu orang dulu banyak anak-anak semua berjaya. Sebab orang dulu gurunya garang, maknya garang tentang agama. Sekarang tak ada. Mak bapak tak berani dengan anak. Padahal hadis sebut apabila mak bapak takut dengan anak, itu tandanya kiamat makin dekat. Makin dekat tentu dengan anak yang takut, benda-benda yang benar jangan takut bab solat, bab baca Quran, bab tentang hukum kena berani dengan anak, dengan isteri tu kena berani Aku anfusakum ahlikum nar. Akan ditanya, itu tentang diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Ini bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah dah masuk 2 Zulhijjah lah, faham? Di antara bulan yang paling baik, bulan yang mulia di antara bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah dengan bulan Ramadan ni, bulan Zulhijjah ni, bulan Ramadan tak ada haji. Bulan Zulhijjah ada haji. Apa? Bulan Zulhijjah dengan bulan Ramadan ibadatnya pahala tu sahabat-sahabat dia tumpu ibadat. Di antara 2 bulan yang paling hebat, Ramadan dan bulan Zulhijjah. Bulan Ramadan ada puasa, bulan Zulhijjah ada puasa. Bulan Ramadan disuruh kita mengebut pahala, bulan Zulhijjah pun disuruh kita mengebut pahala. Tapi bulan Zulhijjah ni banyak orang tinggalkan amalan sunnah ni. Orang cuma mengebut pada bulan Ramadan je, tuan-tuan. Sahabat-sahabat bulan Zulhijjah dia berebut bulan Zulhijjah. Ni bulan Zulhijjah ada amalannya, tahmidnya, tahlilnya, tasbihnya. Baca tahmidnya la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khairu ala kulli syai'in qadir. Tasbihnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Tahlilnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Entah ada tahlil, tunggu orang meninggal baru nak tahlil. Itu pun kena upah dengan ayam baru dah bertahlil. Tak ada upah dengan ayam, tak nak orang datang. Siapa hidupnya, matinya, siapa dan akhir hidupnya, itu mati keluar pada dunia, boleh menyebut la ilaha illallah, syurga Betul syurga ni dah ada password. Dia ada passwordnya macam telefon, ada password ni. Tuan-tuan tak tahu buka telefon aku, yang tahu bini aku je, faham? Ada password dia, nak masuk syurga ada password dia. Tuan. Lepas tu kita ni duduk kat dunia sekejap Sekejap. Tuan-tuan aku dah tua lah. Janggut dah putih lah. Tuan-tuan pun lagi tua, belajar nyandok lagi tua tu. Tanda kita dekat mati lah. Dah dekat mati. Kita akan balik lagi 2 negeri. Itu alam barzah dan alam akhirat. Itu yang masuk di alam barzah. Tuan-tuan bukan dalam hadis, bukan dalam kitab alam barzah. Apabila kita masuk dalam alam barzah ni, orang dah ke bumi yang kita, penduduk alam barzah dia tanya, Fulan bin Fulan, siapa ikat kekapan kau ni? Fulan bin Fulan. Dalam bahasa Arab dia panggil, Man anta? Siapa awak? Cantik kekapan kau, cantiknya ikatannya, siapa yang buat ni? Kalau ada orang ni anak dia yang buat, dia cakap lah, anak aku yang ikat kekapan, anak aku jadi imam dengan jenazah. Dalam kubur dia cakap tuan, tu bukan adalah hadis. Yang antara pendengaran telinga-telinga yang kuat itu bagi jenazah-jenazah. Lepas itu Rasulullah suruh, ulama suruh kita pergi ke kubur tu bagi salam. Bila kita bagi salam, orang kubur jawab. Kita tak dengar, kalau dengar mati situ. Tak dengar. Bab kubur, tuan-tuan. Tapi orang dengan kubur kan orang banyak langgar pantang larang. Isap rokok dekat kubur. Tapi setengah-setengah puak-puak ni dia kata baca talqin bid'ah. Isap rokok kat kubur tak bid'ah. Itu boleh. Tak pernah lagi orang cakap isap rokok kat kubur bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Isap rokok tepi beranda surau tak bid'ah. Nampak ni kadang masalah tuan-tuan. Siapa kata baca Yasin malam Jumaat bid'ah?
Buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, apa Imam Ibnu Katsir bagi tahu. Kata Rasulullah apa? Hendaklah kamu baca Yasin setiap malam. Siapa baca Yasin pada malam hari, Allah akan ampunkan dosanya daripada malam hingga ke siangnya. Maka ulama dia bijak agar umat Rasulullah ni mereka boleh baca Quran, boleh baca Yasin, dia buat pada Jumaat. Dah ya. Betul jangan risau. Tak sampai sejam berhenti. Hujan ni sejuk. Tak apa, rumah dekat. Aku jauh nun 3 jam. Jauh. Balik bini tidur. Untan balik bini tak tiduri. Bong. Tumbang. Dia tak datang suruh tumbang. Itu baru perempuan dunia, belum lagi perempuan akhirat, belum lagi perempuan syurga. Kita buka adalah hadis bab tentang bidadari syurga. Itu wanita dunia ni bila dia masuk syurga, dia bukan bidadari. Dia perempuan syurga, dia wanita syurga. Wanita syurga ni lebih hebat daripada bidadari Allah. Ni wanita syurga. Kita banyak ni pada bulan Zulhijjah ni 1 sampai 10. Ya, tahmid, tahlil, tasbih dan perbanyakkan sedekah. Kalau boleh puasa sampai 9 puasa lah. Kalau tak boleh selang-selang ah, tuan-tuan. Ya. Kalau tak dapat puasa ke, niat je. Ya Allah, saja aku puasa bulan Zulhijjah, kena Allah Taala. Tak payah puasa pun tak apa, dapat kat pahala. Bagi umat Nabi Muhammadnya, umat Nabi lain tak dapat. Faham? Ya, tuan-tuan. Umat Rasulullah yang dapat. Sama juga bang sembahyang tahajud. Tak larat sembahyang tahajud, ya. Tapi bangun kencing boleh. Sembahyang tahajud tak boleh. Niat je masa nak tidur tu, ya Allah, aku nak bangun nanti sembahyang tahajud pukul 4 pagi, pukul 3 pagi kerana Allah Taala. Walaupun tak sembahyang tahajud, ya, tetap dapat pahala sembahyang sunat tahajud. Dah. Kelebihan umat Rasulullah. Dia sekarang tak nampak bila sama ni roh habis ni. Dan kita panggil qala. Ya. Itu pintu taubat tutup 2 jalan pada ketika roh macam ni. Kedua, bila matahari terbit ke sebelah barat. Tuan-tuan, dunia kat kiamat lah, dekat. Tapi tak tahu Allah alam bila. Ya, dekat lah. Tapi tanda-tanda yang besar masih ada lagi. Muncul Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, ya, terbit matahari sebelah barat. Tak mustahil bagi Allah Imam Mahdi boleh muncul besok. Tak mustahil bagi Allah Dajjal boleh muncul besok. Tak mustahil bagi Allah, ya, Nabi Isa boleh turun malam ni. Tak mustahil bagi Allah matahari boleh terbit sebelah barat. So Allah tu yang maha kuasa. Lepas tu kena banyak tahlil pada bulan Zulhijjah ni. La ilaha illallah. Selain Tuhan, selain Allah tidak Tuhan. Allah aja Tuhan. Tu lah. Sebab tu kalau sihir, kadang orang takut dengan sihir. Apa takut orang sihir? Sihir ni seperti ular. Sihir ni seperti rimau, seperti singa. Contoh, itu ular. Sihir lah. Contoh, dia ular itu sihir. Ular tu takkan mematuk kita. Walaupun dia patuk kita. Sama sihir, walaupun sihir tu kena kita. Allah kata, tak memudarat bagi engkau, tak memudarat. Ni tauhid. Lepas tu kena banyak tahlil. Tu. Itu yang kita semayang. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Selain Allah tak besar, manusia tak besar, orang tak besar, binatang tak besar, duit tak besar. Bila dia pegang selain Allah itu besar, itu yang tak datang surah. Nak datang surah, bini kita jangan abang, hujan sejuk, tengok asrul lagi bagus bang. Tu tak datang, tengok asrul. Bang, dengar. Cari duit ya, cari duit. Tu datang, cari duit ya. Kita buka dalam kitab Tajul Urus. Apa kata Khatimul Asam. Ya, ramai mereka akhir hidupnya tak boleh mengucap la ilaha illallah sebab masa hidupnya mereka tak percayakan Allah. Tak percayakan Allah, mereka mempercayakan dan mereka bertuhankan rezeki itu yang boleh menyenangkan mereka. Tuan-tuan. Memang asal PKP, asatizah sendiri pun kadang tauhid tak kuat. Ni tak ceramah, apa nak makan? Nampak? Padahal ustaz tu. Apa nak makan? Tuan-tuan. Ni hati-hati ya. Ya, akidah tu boleh lari.
Makan, jangan risau tuan-tuan. Ya? Aku PKP lagi gemuk. Ya? Sekolah kami PKP dalam pergi mana, ikan sampai berlebih-lebih. Tuan, sampai kita hantar sekolah lain. Nampak? Ya? Hantar ke rumah ibu tunggal lain. Ya? Nampak tu. Allah tu yang maha kuasa. Ngaji dah 3 tahun, baru muka surat 4. Tuan-tuan. Sahabat kita ramai dah meninggal. Ya, kita tengok ni siapa meninggal tu. Siapa kata tu? Kitab ni ke kita? Tuan-tuan, ya. Tapi jangan takut pasal mati. Pasti mati punya. Tua pun mati, muda pun mati. Sakit pun mati, sakit pun boleh mati, sihat pun boleh mati. Lepas tu kena banyak amalan lah. Yang boleh tolong kita dalam kubur 3 benda: waladun solihun, anak yang soleh, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, sedekah wajariyah, sedekah jariah. Lepas tu dengan harta jangan kerkut. Tu baru ni aku ceramah di Pulau Pinang, ada seorang profesor. Dia bagi aku duit 1,200, duit sekolah. Ustaz ni, saya nak beli tanah syurga. Aku tanya, Haji tak beli tanah dunia? Malas beli tanah dunia. Nanti aku mati orang berkabut, anak-anak berkabut. Kalau bergaduh, nanti kan bergaduh pula. Biar aku beli tanah syurga, lagi aku senang. Ni orang yang nampak akhirat, tuan-tuan. Syurga ni, betul tuan-tuan, kita semayang ni, ini kita berniaga. Belajar ni dia berniaga. Nanti kat negeri akhirat Allah beli. Itu pembelian daripada Allah ni ada dia punya derajat-derajat. Ada yang perniagaan kita, ada yang kurang baik, ada yang baik, ada yang lebih terbaik, ada yang tak laku langsung. Yang tak laku langsung ni bila riak. Itu bila riak habis Sebab itu zikir ni, zikir, tasbih, selawat, tahmid, tahlil, untuk apa? Untuk meruntuhkan sifat sombong, sifat takabur, sifat riak, sifat hasad. Itu tujuan zikir, itu tujuan selawat, itu tujuan tahmid, tahlil. Tuan-tuan, baru 20 minit. Sabar tengok aku macam nak makan. Sabar tuan-tuan, lama tak jumpa, kat 4 bulan. Kata rindu. Tipu apa? Orang rindu, dia lama tak jumpa, dia belajar dari depan ni. Tu rindu. Makin jauh, khairu makin jauh. Dan manis perkataan pada pekerjaan Allah Ta'ala daripada engkau kemudian bersabda ia. Rasulullah bersabda ni kalam Rasulullah Rasulullah ni hebat, manusia yang cukup hebat, akhlak yang terpuji. Rasulullah ni dia kalau cakap tunduk. Rasulullah ni kalau buat hukum dia tegas. Ni Rasulullah. Rasulullah ni di antara manusia yang boleh tembus langit, tembus arasy adalah Rasulullah. Itu pun dia tanya oleh malaikat, man anta, siapa awak? Tanya, malaikat tanya. Faham Ana Rasulullah. Itu ditanya lagi malaikat Jibril, adakah lidah dibenarkan ni? Seorang manusia yang menggelar Nabi Rasul, iaitu seorang yang bernama Muhammad, dibenarkan naik, kata malaikat Jibril. Sudah dibenarkan oleh Allah. Baru malaikat buka langit. Itu yang bila dunia kiamat, langit itu runtuh. Runtuh langit ni. Tuan-tuan di antara arasy bergegar, iaitu perempuan-perempuan yang minta talak. Bergegar. Kalau orang bergaduh tak bergegar arasy ni. Tuan-tuan di antara perempuan yang tak cium bau syurga, perempuan yang sudah bernikah minta cerai, tak bau syurga. Kalau syurga tak bau, tak masuk Menyampaikan olehmu daripada belakang engkau daripada sekadar perempuan yang Islam. Islam apa makna Islam? Islam maknanya menurut akan perintah. Ni makna Islam. Ni hari raya ni bulan Zulhijjah, nak raya korban. Kena belajar apa binatang. Binatang korban, binatang akikah. Binatang tu makan dusun orang, makan tanaman orang. Adakah dalam hukum fikih? Dia bukan hukum tasawuf, dalam hukum fikih. Boleh tak binatang itu buat akikah dan korban? Dalam hukum fikih boleh.
Hukum tasawuf tak boleh. Kenapa hukum fikih boleh? Sebab binatang itu bukan mukallaf. Boleh ya? Ya. Dia makan tanaman orang. Dia tak berdosa sebab dia bukan mukallaf. Yang berdosa tuan binatang. Tuan tanah wajib minta. Tuan tanah ni wajib minta pampasan, minta ganti rugi pada tuan binatang. Kerana hukum sembelih tetap sah sebab dia binatang, dia tak berdosa. Yang berdosa tuan binatang. Tu. Hukum tasawuf tak boleh. Apa itu kena tahu. Tasawuf lain, fikih lain. Tuan-tuan, ya. Tu kaedah dia. Kalau hukum fikih, telefon ni boleh pakai, tak masalah. Tasawuf tak boleh, sebab banyak barang subhat dalam ni. Ada gambar telanjang, kadang-kadang kakak grup WhatsApp, gambar orang perempuan pakai baju dalam, iklan malam Jumaat. Ni kalau tasawuf tak boleh, hukum fikih boleh. Habis tu TV asal hukum, tengok TV harus. Akan jatuh haram bila ada perempuan buka aurat. Itu kaedah dia, ya. Lepas tu berlakon ni artis ni asal hukum jadi artis harus. Ni hukum fikih bukan tasawuf, ya. Kalau tasawuf, ulama tasawuf tak bagi anak kita jadi artis. Dilarang. Kena melalaikan. Kalau hukum fikih, artis ni asal hukum dia harus. Pekerjaannya pun harus. Akan jatuh haram apabila bini orang pegang suami orang. Bini orang peluk laki orang. Tak boleh Bila dapat hasil yang haram, maka duit tu haram. Nak pergi haji boleh tak? Tak boleh. Pergi umrah boleh tak? Tak boleh. Bagi orang duit, hukum fikih je. Orang ni tak hukum fikih boleh sebab dia tak tahu. Hukum tasawuf tak boleh. Ni. Tuan-tuan. Lepas itu semayang, dia ada 3 ilmu. Tauhid, fikih, tasawuf. Ni tauhid. Allahu Akbar. Ni tauhid. Ni pergerakan, fikih. Hati, tasawuf. Betul dalam solat, dia ada tazakul. Dia ada tafahum, dia ada tadabbur. Tazakul apa? Menghina diri. Tafahum tu apa? Dia faham dia semayang. Dia sembahyang, dia faham ah. Aku sembahyang jarak ni, aku tahu, aku faham. Faham? Faham dia ada tadabbur, ya. Tadabbur lah, dia perhati. Faham tu. Biar zaman orang ramai tak nak mengaji. Kadang nak bab ni Zulhijjah bab korban. Banyak orang bertelagah bab potong kuku, potong rambut. Tak boleh lah, haram lah. Apa tak boleh, orang buat ihram. Faham? Tapi kalau orang yang berkorban, ya, ada bukan lampak mazhab. Imam Syafi'i dia benarkan, ya. Imam Hambali kan Hanafi tidak dia benarkan. Faham ya? Imam Maliki dia benarkan, ya. Dia bukan haram. Sunat tidak memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkorban. Sunat dapat pahala. Kalau dia menahan dapat pahala. Kalau dia potong, dosa tak berdosa. Yang tak boleh ni orang buat ihram. Itu lah. Ya. Dia dah ngaji faham, dia jumpa ni. Ada hukum dia, tuan-tuan. Ya. Tu. Dah 25 minit, tuan-tuan. Ya. Kejap dah 20 minit. Tuan-tuan dah menguap. Ngaji menguap. Ya. Lepak kedai sempang tak menguap. Ya. Sebab ni taman syurga. Taman syurga, tuan-tuan. Sebab tu iblis, jin, kafir ni dia jahat. Tapi tu tuan-tuan, ya, kalau nak masuk jamban, nak masuk bilik air, luar pintu jamban tu, pintu bilik air, baca bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kita dihijab. Iblis, jin, kafir tak nampak kita. Hijab, dia cuma dengar taik keluar. Tuk tuk tuk. Jin, kafir kata taik bunyi, orang tak ada. Faham Tengok juga bismillah, kalam bismillah. Ya, tuan-tuan tengok kedai mamak. Kenapa kedai mamak 780, dia ada 786 depan kedai mamak. Kenapa? Aku tanya tuan-tuan. Tuan-tuan selalu muka macam muka mamak ni. Macam apa? Habis tu kena tahu. Kenapa dekat kedai mamak selalu ada 786. Lepas tu kedai mamak ni kenapa dia laku dia macam? Tak macam kedai-kedai orang Malaysia. Sebab apa? Itulah amalan toke kedai mamak. Dalam kitab sebut, sesiapa yang membaca setiap hari 786, jangan lebih, jangan kurang. Rezekinya melimpah ruah, hajat dia makbulkan, mudah urusan. Dan dihindar daripada kena sihir. Tengok kedai mamak. Mana ada kena sihir?
Yang kena sihir orang yang dalam kedai mamak tu, duk main PUBG je. Faham eh? Dia kena sihir tu lah. Tuan-tuan amalkan ni 786. Jangan lebih, jangan kurang. Jangan lebih, maksudnya cukup-cukup 786. Hajar apa tuan-tuan minta dengan Allah. Ini kelebihan kalam bismillah. Contoh tuan-tuan lalu satu tempat, satu taman, ya, nak masuk rumah memang keras sangat, tempat jin bertendang. Jangan lupa baca 41 kali. Jangan lebih, jangan kurang juga. Nah, ayat ni cukup power kalam bismillah. Ya. Baca lah. Ni aku dah ijazahkan. Ya. Lepas tu bismillah ni banyak. Ya, bismillah 5, bismillah 9, bismillah 21, bismillah 99 ni banyak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Harul. Kita hari baca bismillah. Ya. 19. Pun dah kira ba sin mim lambat amalkan tu tak amalkan ya. Betul, amalan ni penting. Rohani ni kena ada makanan. Kalau rohani tak ada makanan, dia jiwa tak tenteram. Sama juga asatizah ke ustaz-ustaz ni, dia jangan hanya pandai bercakap Dia dalam kitab, tuan-tuan buka dalam kitab tasawuf, aku bagi satu kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Apabila kamu nak menyampaikan hukum, apabila kamu nak berdakwah, tabligh, ya, kamu rohani kena cukup makanan. Kena ada benteng. Ada kekuatan rohani, tuan-tuan, ya. Sahabat-sahabat, amalan ni macam mana sahabat? Tengok tok guru kita. Tok guru pondok, tengok amalan ni macam mana. Semua hebat-hebat, tuan-tuan, ya. Itu yang dia doa tu mustajab. Sebab lidah suka berzikir. Kita rokok rokok. Tambah orang ni orang Jawa. Lagi dengan apa? Tahu kemiannya lagi. Samalah, kita sama Jawa. Faham kita serupa. Faham Tengok kalau masuk jamban, berasap jamban macam terbakar jamban tu. Atuk aku Jawa. Wah, ya. Mak Melayu, bapak Jawa, mak Melayu. Tak boleh cakap Jawa. Tapi kadang orang tanya, ustaz macam mana nanti dalam kubur? Malaikat tanya, ya. Dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan malaikat akan tanya ma kunta ta'bud ma rabbuka man nabiyyuka ma ikhwanuka tu. Satu pendapat mengatakan bahasa yang dia guna masa kat dunia. Tapi pendapat yang kuat bahasa syurga, iaitu bahasa Al-Quran. Itu yang paling kuat, ya. Itu penting belajar bahasa Arab. Bila dia ada belajar nahwu saraf, boleh baca kitab ni. Kadang-kadang kitab dia tak ada baris. Tuan-tuan, ya. Kalau yang jenis tak ada kitab, lagi hebat. Ini hebat ni. Hebat ni. Ni semua hafal kitab dalam kepala ni. Faham? Tengok kadang-kadang orang baca Yasin, dia tak tengok Quran. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Dia dah hafal. Macam ni belajar. Semua dah kitab dalam kepala ni. Tuan-tuan kena Imam Syam'i. Imam Syam'i pernah pada satu ketika dia lupa bawa kitab. Imam Malik ngajar. Dia ambil lidah, ni dia ambil jari tunjuk, tulis sana, dobek cakap dicatat. Tu habis mengajar Imam Malik tanya, wahai Ahmad, Ahmad, ya. Kau buat apa tu? Aku catat. Apa yang Tok Guru ajar, apa yang Imam Malik ajar. Kau baca. Beraya orang tengok semua kosong. Tapi dia kasyaf. Tuan-tuan, ya. Baca. Ni Imam Syam'i. Kita bukan Imam Syam'i, tuan-tuan, ya. Haji Syam'i je. Faham? Imam Syam'i ni orang ni tawaduk. Ya, zuhud Imam Syam'i ni. Tuan-tuan, kita untunglah, ya. Imam kita Imam Al-Syafi'i. Selalu sedekah pada Imam Syam'i tentang surah Al-Fatihah. Ya. Tapi kena ingat, selalu kadang orang dengar berita kematian apa semua, dia suka hantar tadiah ni Al-Fatihah. Sampai tak sampai? Yang sampai ni bila kita baca surah Al-Fatihah, kita khususkan kepada si mati. Kalau hantar surah Al-Fatihah tak sampai. Ini kadang orang salah tentang ni. Ya? Tu. Hantar dah beribu pun Al-Fatihah tak sampai. Ya, syarat yang pertama dia kena istighfar, kena bersihkan dulu diri dia daripada dosa maksiat. Ya, syarat yang kedua je kena dikhususkan kepada si mati. Syarat ketiganya dia kena bacalah surah Al-Fatihah. Dah sampai.
Surah Al-Fatihah pun cukup hebat. Tuan-tuan amalkanlah. Lagi satu, surah Al-Kausar, inna a'tainaka al-kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Siapa viral tuan-tuan, siapa hina tuan-tuan, tuan-tuan baca ayat ni. Amal kan? Orang ni viral ni fitrah ni akan dapatkan dia balik. Sebab itu ulama-ulama, tok-tok guru dia tak heran dia kena viral. Ya, tak heran kena maki. Dia ada amalan-amalan minta dengan Allah. Ya. Tuan baca. Ya. Orang viral ke aku tak marah. Viral. Sebab apa, nanti kat negeri akhirat aku kaya. Faham ya? Sebab dekat negeri akhirat bukan tempat minta ampun. Tak boleh minta ampun dah. Negeri akhirat, hari pembalasan, perhitungan dan perpisahan. Ni negeri akhirat. Faham. Bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat dah ya. Ati Allah wa ati Rasul. Taat Allah, taat Rasul. Semain jemaah ni untuk ilmu ni, inilah taat, dikatakan orang yang taat dengan Allah, taat dengan Rasul. Semain jemaah sunnah Nabi, untuk ilmu sunnah Nabi. Itu yang dekat negeri akhirat, Rasulullah tak mau jumpa umatnya yang tidak mahu ikut sunnah dia. Tuan-tuan, bukan sunnah tu nikah 2-3 je. Sunnah ni kena tahu lah ni tentang sunnah. Sunnah tu bukan pakai janggut je. Sunnah bukan pakai serban je. Tuan-tuan ya. Sunnah Rasulullah ni banyak. Sama lah. Akhir zaman orang suka ikut cara-cara orang kafir. Nampak tapi cara Rasulullah orang tak suka ikut. Berjubah serban orang tak suka ikut, berjanggut orang tak suka buat, kusaran Nabi, tapi cara orang kafir orang suka buat. Nama tuan-tuan lupa. Kenapa sekarang ni semua orang banyak pakai mask? Tuan-tuan ingat balik tahun 80-an, tahun 90-an. Dulu orang-orang perempuan wanita solihah yang pakai purdah, yang pakai niqab, orang hina, orang kata apa? Antu kom-kom. Antu kom-kom lalu. Puak-puak dakwah lalu. Sekarang satu dunia pakai purdah, padam muka. Islam pun pakai, orang pakai Islam pun pakai. Apa itu, jangan hina hukum Allah. Tuan-tuan, Allah ni yang maha kuasa. Allah bagi satu dunia pakai mask, padan muka. Tuan-tuan buka tentang jilbab, tentang tabik, ya, asal hukum dia sunat dapat pahala lah. Sebab dia menjaga maruah ni. Hukum yang kedua jatuh wajib. Sebab bila akhir zaman ni ramai sangat perkara-perkara jahat. Bila orang lelaki tengok muka perempuan cantik sangat, tu yang dia nak merogol. Tuan-tuan. Tu yang jatuh nak merogol, suka nak merogol. Faham ya? Tengok akhir zaman orang perempuan. Muka kami cantik, berkilat ni. Satu jerawat pun ada. Putih makan dia kedit. Tengok kaki hitam. Faham kadang ni dia masalah, dia pakai kosmetik, dia pakai itu cantik-cantik bukan untuk suami dia, untuk orang lain, untuk lelaki lain dan untuk orang kawan dia. Buka dalam kitab memang ni ada. Kita silap dah jumpa ke belum? Dalam kitab dia menyebutkan bagi perempuan-perempuan bakaran-bakaran api neraka Allah. Mereka di malam hari, mereka di rumah mencantik-cantikkan tubuh mereka dan muka-muka mereka, tetapi bukan untuk suaminya, untuk lelaki lain, untuk kawan-kawannya. Adalah. Cuma belum jumpa ni tuan-tuan ya. Tengok akhir zaman nak orang buat. Buat TikTok. TikTok. Kadang pakai tudung buat TikTok. Kalau anak aku buat TikTok, aku katok tu koi. Bapak tak boleh biar kan, tuan-tuan. Di antara bapak, di antara lelaki yang dihedat di rumah kedai api neraka Allah, 4 lelaki. Bapa membiarkan anak-anaknya, perempuan-perempuan yang belum bernikah dan orang bawah jagaannya tentang hukum hakam, biar anak buka aurat, anak tak semayang dia biar kan. Suami membiarkan isterinya, tak melarang isteri buat jahat, biar je. Buka aurat, pakai seluar ketat-ketat, make-up ya. Anak lelaki, siapa lagi? Pakcik tak silap ya. Dalam keluarga hati-hati lah tuan-tuan. Betul tuan-tuan dengan anak saudara kena tegas. Anak saudara buka aurat, pakcik kena tegur. Berani tegur? Tak berani. Kenapa buka aurat tegur anak saudara, kenapa buka aurat Apa? Anak saudara kata, apa?
Budak sekarang kan macam budak dulu tu dah. Budak dulu dengan orang tua, Allah hormat. Jalan Allah tempat lalu je. Budak sekarang depan imam wikang. Sekarang depan surau merempit. Bising. Dulu tuan-tuan tengok tahun 70-an, 80-an, surau masjid ramai budak muda, ramai budak-budak. Sekarang budak tua. Nak pergi budak-budak. Nak ada. Nak tegah kan. Anak aku tu umur 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kalau aku ceramah, aku telefon. Yang kalau dekat rumah, kalau ada orang cuti, tak balik ma'had, tak balik madrasah. Dah semayang belum? Belum, semayang tu. Dah semayang, neraka. Ya. Tu itu dah bukti yang kau semayang. Ambil gambar, suruh mak kau ambil gambar, hantar kat ayah. Kena tegah tuan buat semayang. Orang kalau tak semayang ni, dia sedekah banyak. Pergi umrah, tolong orang lah. Kalau tak semayang, segala amalannya Allah tak terima. Semayang ni tiang agama. As-salatu imanuddin. Tiang agama. Kalau orang tak semayang, hidup tak berkat. Kalau dalam kampung ni orang tak semayang, kampung dapat balak. Dapat bencana, akan dapat banjir. Kalau dalam kampung tu ramai orang tak semayang dan ada orang tak semayang. Tunggu je. Ni berlaku pada zaman Nabi Musa. Aku dah cerita kan. Kan? Seorang je tak semayang. Habis satu kampung Allah bagi balak. Tuan-tuan tahu kenapa kita dapat penyakit virus? Sebab ramai dekat bumi ni ramai orang tak semayang. Tuan tengok sebelum kena penyakit virus, yang belajar pun yang ini je. Yang tak larat yang sandor. Allah dah bagi penyakit virus. Dia orang tak sedar juga. Dia tak boleh datang lah. Yang datang dah habis penyakit virus pun dah tak ada, Allah dah angkat. Ya. Yang datang orang ni juga. Sampai aku cakap dengan aku apa? Jangan risau Abu. Kita ceramah ni dekat Tok Intan ni surau tinggi. Memang orang tu juga yang datang. Jangan risau lah. Betul confirm apa? Tapi tuan-tuan jangan lupa doa dengan Allah agar mereka dapat hidayah. Jangan biarkan mereka, sebab mereka adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bulan Zulhijjah ni perbanyaklah zikir, tahlil, tahmid, apa semua tasbih. Umat dengan umat ni untung. Dosa macam mana sekalipun, jangan dia kafir. Macam mana dosa pun, kalau dihumban ke dalam api neraka Allah, jika mereka beriman dengan Allah akan masuk dalam syurga Allah. Tapi janganlah dia masuk ke dalam neraka, dalam neraka tuan. Betul, lepas semayang jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan 7 kali tu. Lepas bagi salam, tahmid ataupun baca istighfar. Lepas tu sebelum baca Allahumma ajirni minan nar, tuan-tuan jangan ganjak. Duduk dulu, jangan main handphone, baca 7 kali. Hadis sahih. Maghrib dan subuh, siapa baca namanya ada dekat pintu neraka, namanya padam. Dekat pintu neraka tak ada nama dia. Tuan-tuan, maghrib dan subuh. Janganlah astagfirullahalazim, main handphone dulu. Yang jayang. Ni sabar ubat kuat baru makan ni petang ni kan, malah okey tu. Dia tahu nak main WhatsApp, nak main handphone je. Habis tu, lepas tu nak main handphone, nak buat apa buat. Penting tuan-tuan. Hadis sahih. Orang ajak bercakap pun diam. Ajak bercakap tombok kan. Masa nak wirid dah nak bercakap, masa nak beruduk dah ajak bercakap, tuan-tuan. Betul dekat padang mahsyar ni kunci. Sebab apa? Ni kazib. Tahu kazib? Pendusta. Tuan-tuan baca kitab tasawuf. Zina ni bukan zina faraj zakar aja. Zina kulit, zina mata, zina telinga, zina hidung. Bila melihat perempuan yang haram, itu zina mata. Itu zina mata. Bila suka tengok benda haram, ilmu hilang. Siapa suka tengok benda haram, tak suka ibadat. Tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan, kenapa kita kuat ibadat? Sebab bulan Ramadan kita jarang tengok benda tak elok. Tadi aku semayang ada satu masjid, sebelum masuk Tok Intan, aku rahsia masjid nanti aib. Nak semayang asar, aku bersapih, ada haji tu duduk dekat masjid, buka handphone, main wifi tengok Hindustan. Aku kata haji nak kena ni. Kau lepak tepi beranda, bentang-bentang hujan kau tak nak balik, kau buka YouTube, kau tengok Hindustan dekat tepi beranda masjid. Nampak? Ini kadang masalah. Nak tengok Hindustan, kau pergi kat gereh kereta tu.
Faham? Ini kena masalah. Ini dia kata dunia. Dalam hadis sebut, sesiapa yang itu kalau tuan-tuan buka bagi 4 mazhab, Maliki, Hambali, Hanafi. Maliki, Hanafi, Hambali bila cerita hal dunia dalam masjid, maka hukumnya haram, dosa. Bagi Imam Syafi'i makruh. Dan di antara orang yang nanti di padang mahsyar berkepala khimar, berkepala keldai, mereka cerita hal dunia dalam rumah Allah. Faham? Ni sama sekarang ni PUBG. PUBG ni merebak-rebak PUBG. PUBG. Ustaz pondok main PUBG. Aku tanya ada seorang kawan lah. Syekh, malam ni hantar ada program apa? Malam ni ana dah habis ngajar ni budak-budak ni. Ana ada program main PUBG geng-geng ustaz. Ustaz pun ada grup main PUBG tu kan. Jahat dia Yahudi. Orang Yahudi jahat. Tuan-tuan tengok live PUBG, orang tengok ratusan ribu. Live PUBG. Ni live ceramah ni berapa ribu tengok ni. Berapa ribu tengok. Orang tak sanggup membeli internet untuk syurga, untuk dunia orang sanggup. Tuan-tuan. Ni kadang masalah. Ya. Tuan-tuan. Jangan sayang untuk akhirat, jangan sayang untuk akhirat. Tuan-tuan, Itu yang mereka nanti daripada masyarakat mereka terpinga-pinga. Ya Allah, kenapa kami susah? Ya Allah, kami nak ibadat. Ya Allah, kami nak untuk ilmu. Kata Allah, ni bukan tempat nak untuk ilmu, bukan untuk tempat nak ibadat. Ya Allah, kami nak pergi haji. Ni bukan untuk kau buat haji. Ni untuk kau dihisap. Tuan-tuan. Tu ada lagi, ada baru ni, ada seorang hamba Allah. Rahsialah wanita. Lepas itu tuan-tuan, ilmu ni penting. Penting ilmu ni. Dia dah 10 tahun tak zakat, tak bayar zakat meh. Nampak? Bila tanya aku tanya kenapa tak bayar? Tak tahu. Tak tahu dia lain, tak tahu lain cerita tuan-tuan. Lepas itu kena belajar jahil murakkab, jahil basit. Macam kita ni jahil basit. Tahu jahil basit? Jahil cakap Arab. Cakap Melayu bodoh. Cakap Banjar bungul. Cakap Jawa goblok. Cakap orang putih stupid, betul? Adik ni pandai lah. Adik pandai lah orang putih. Tengok gaya macam belajar kat negara orang putih. Faham? Kalau ramai-ramai bodoh, juhala. Cakap Arab. Habis tu kena tahu ni jahil basit. Jahil murakkab ni, dia bodoh, belagak macam pandai. Ni jahil murakkab. Habis tu penting menuntut ilmu. Tuan-tuan, dia kena tahu lah. Bila kita perang kemih kena belajar. Di antara bakaran-bakaran api neraka Allah bagi wanita-wanita yang pakai rantai di dalam api neraka Allah, yang pakai gelang kaki, gelang tangan, cincin api neraka Allah, mereka tak bayar zakat meh. Tuan-tuan ada isteri kena ingatkan mereka. Tu. Orang lelaki tak boleh pakai gelang. Orang lelaki tak boleh pakai rantai, tak boleh. Boleh ya. Kalau nak pakai rantai boleh. Rantai lembu ikat tu masuk kandang. Orang lelaki tak boleh rantai, tak boleh. Tak boleh. Kalau dia boleh pakai kalau dia gila je. Selagi dia akal berfungsi, dia tak boleh pakai perhiasan wanita, tak boleh. Bila dia gila, hilang akal, maka tak apa lah. Bila hilang akal, maka tak wajib mukallaf kat dia. Ni bab tentang mukallaf, tuan-tuan. Orang lelaki tak boleh pakai gelang. Asalnya tak boleh. Harus pakai gelang. Bila dalam haji. Gelang haji. Nampak? Harus pakai gelang. Bila kat hospital, ada COVID, pakai gelang tanda COVID. Boleh. Harus pakai jam. Nak maslahat tengok waktu solat untuk belajar. Kena tahu lah. Orang lelaki tak dengan rantai tak boleh sebab perhiasan wanita. Tak boleh dia pakai haram, tetap haram. Semayang sah. Tapi haram. Haram tak mana? Haram ni sebab dah melanggar segi hukum syarak. Dia dah mengambil perhiasan wanita. Segi semayang tetap sah. Dia jadi imam, kita ikut sah. Tapi makruh. Kalau kita nampak, kalau tak nampak tak masalah. Kalau kita nampak apa semayang sah, tak masalah. Ni hukum solat, tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan. Nak berhenti lah. Sabarlah. Aku comel mana-mana macam ni kan. Macam ni. Tak boleh slow. Tengok muka dia ni lagi aku semangat. Tak boleh slow. Tuan-tuan dan puan-puan,
Hukum solat ni hati-hati lah, tak boleh. Boleh. Memang ditrain oleh tok guru aku dulu. Ceramah kena sungguh-sungguh. Macam mana engkau hal dunia sungguh-sungguh, hal akhirat kena sungguh-sungguh. Engkau makan sungguh-sungguh, engkau ceramah, engkau ibadat kena sungguh-sungguh. Betul. Faham ya? Macam ni ya, macam sagu hati surah bagi ya. Bagi sagu hati penceramah sungguh-sungguh. Itulah. Bagi 200 sampai kiamat, 200 sampai kiamat. Bukan surah sini, surah tempat lain. Apa kelebihan bagi sagu hati penceramah? Ya. Penceramah ni apa itu harus menerima, ya. Haram dia ada tengok buka hukum fikih dia. Ya. Jika ustaz ni meminta menetapkan pembayaran, tengok kalau dia mengeluarkan modal banyak, mikrofon dia, semua makan dia, kemah dia, dia boleh menetapkan pembayaran sebab dia nak hasil daripada dia. Itu asal hukum dia harus. Dia tu haram macam mana, tengok bila niat menjual agama, habis faham tu. Sikit lagi tuan-tuan. Dari syarat tu. Penting tu. Ya Kalau dalam solat, batal solat. Kalau penyakit lain, penyakit dimaafkan. Sebab apa? Dah melebih berapa rakaat? Dah melebih 2 rakaat. 5 lah. Lepas tu bila sangkut nak baca Fatihah, ulama suruh berhenti je. Lepas tu kamu nak bernahan boleh. Jangan melebihi 2 kalimat. Dan jangan terlalu kuat sangat boleh mengganggu sampai orang sebelah. Kalau batuk macam tu, apa suruh batuk, batuk. Jika penyakit, boleh. Saja-saja. Tengoklah melebihi 2 kalimat, batal. Lepas tu dalam solat tidak boleh bercakap selain kalam Al-Quran. Boleh apabila tak sengaja. Saja-saja. Betul lah. Ini dalam solat. Sod dalam alif ta. Sod sidik dalam alif latifun, kelembutan. Orang yang suka semayang ni jiwanya lembut dengan Allah. Jiwanya lembut sama-sama Allah. Takwa. Ni solat. Faham Sikit lagi. Sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya. Betul orang perempuan kena taat. Ini menuntut ilmunya ni. Suami dia tak boleh ngajar. Suami cakap ni, ayang pergi surau, pergi masjid menuntut ilmu. Malah tak ada apa pun, tak ada orang berniaga pun, tak ada orang menjual gelang, tak ada apa pun, tak ada orang jual kapek pun. Dia tak pergi menuntut ilmu, dia berdosa. Sebab ini ilmu fardu ain. Suami kena beritahu, adik ni kena beritahu, adik kena beritahu bini. Kalau dia contoh sekarang ni tengah ada SOP, tak boleh datang, orang perempuan tak dibenarkan, lelaki saja tengok kat rumah, tengok live, kena beritahu. Ada berani? Kena cakap. Sebab wajib. Ni ilmu ni, ilmu fardu ain dia wajib. Tak wajib. Sebab apa nanti dia dakwa kita di padang mahsyar. Ya Allah, aku tak tahu bab solat. Ya Allah, aku tak tahu bab darah haid. Aku tak tahu bab darah nifas. Suami aku tak ada anjur. Suami aku tak nak cari guru. Suami aku tak suruh pun. Mampus ya tuan-tuan. Ya. Ni aku dah beritahu bini aku. Ni abang ceramah mana ni, tengok live. Tak tengok jaga kau. Baik. Bini kena berani buat hukum, tuan-tuan. Ya. Jangan takut kami ni. Salah. Kena tarbiyah bini. Tarbiyah. Kalau dia ada temu ngumpul orang, cakap, jangan ngumpul orang, dosa. Nanti habis amalan kamu. Itulah, tuan-tuan. Salah seorang kamu bagi suaminya itu. Ya. Aku nak tanya tuan-tuan. Ya. Dalam rumah, suami ni
Dalam rumah, bagi mazhab Imam Syafi'i ni, siapa yang disuruh kemas rumah? Imam Syafi'i. Ajrin, Arif, Herul. Tanya ni lah ulama-ulama pada Mesir ni. Siapa disuruh? Bagi mazhab Imam Syafi'i, yang disuruh kemas rumah, masak nasi, siapa? Aku tanya, aku jawab, takut lah. Laki. Bagi Hanafi, isteri. Apa itu? Isteri ni tak wajib buat kerja rumah, tak wajib. Dia bidadari dalam syurga. Dia layan suami. Panggil suami, yang siap dah, nak wangi-wangi ni, marilah goyang gelang kaki, ting 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 ting. Ni bidadari lah. Kita suruh dia buat kerja. Itu yang tempat tua. Suami kena buat bagi Imam Syafi'i. Tapi isteri bila disuruh atas suaminya, maka barulah wajib kat atas dia. Ini hukum dia, tuan-tuan. Tak ada. Kadang setengah orang lelaki ni, jangan lawan. Neraka. Jahanam. Kau masuk neraka jahanam sekali. Oh, pandai betul. Salah. Tuan-tuan kena Masyitah. Masyitah ni Hairul pada zaman siapa Masyitah? Nama dia siapa? Masyitah tu bukan nama dia. Dalam hadis tak jumpa nama Masyitah. Masyitah ni cakap Arab. Masyitah ni apa? Makna tukang sikat. Masyitah. Tukang sikat. Dalam hadis tak jumpa nama dia. Masyitah pada zaman Fir'aun. Itu yang sikat terjatuh. Dia tengah sikat anak Fir'aun. Disebut kalam Allah. Itu yang anak Fir'aun tanya. Engkau sebut Allah tu Tuhan tu siapa? Bapa aku ke? Dia kata Masyitah, Allah tu Tuhan aku. Tuhan kau. Tuhan bapa kau. Tuhan semua orang. Tu dia ngadu kat Fir'aun tu. Tuan-tuan. Masyitah, wanita syurga. Tuan-tuan. Di antara bayi yang bercakap, salah seorang anak Masyitah, baby tu. Dan seorang baby pada zaman Juraish. Juraish seorang wali Allah, aulia, dia difitnah. Dia berzina dengan seorang wanita pelacur. Di antara baby, kanak-kanak yang bercakap juga pada zaman Juraish. Tuan-tuan. Wallahualam. Cukup lah macam ni. Cukup lah, dekat sejam lah. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Jumpa lagi tuan-tuan. Tuan-tuan nak panjang umur senang lah. Rajin sedekah, rajin berdoa. Nak panjang umur. Bila panjang umur boleh buat ibadat. Bila panjang umur boleh buat baik. Tuan-tuan. Jangan panjang umur tapi masih istidraj. Masih panjang umur, tak suka buat jalan kebaikan, tak suka bagi surah, tak suka sedekah tolong orang. Ni rugi lah tuan-tuan. Ni sekarang orang masih takut lagi dengan virus corona. Ni hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Siapa yang memakan habatus sauda ni, malam 2 biji, siang 2 biji, dia adalah ubat segala penyakit. Tuan-tuan, tuan-tuan amalkan ni. Anak-anak aku semua amal ni. Ni makanan sunnah. Dia menghindar, dia ubat segala penyakit. Gout, macam mana? Darah tinggi, ke jantung, virus apa? Ni tuan-tuan, Ni segi luaran, segi dalaman. Siapa nak menghindar kena daripada penyakit, jangan lupa, jangan kena rajin berwuduk. Rajin berwuduk, tuan-tuan, rajin berwuduk. At-tuhuru miftahus solah. Tuan-tuan rajin berwuduk, bagus makan ni, Kita tak tinggal. Tuan-tuan ambil sama satu kat luar. Tapi dah ambil bayar. Bayar kejar bang. Ni. Ini ubat mata ruqyah air zam-zam. Tuan-tuan titik lah. Tuan-tuan tengok aku. Umur aku dah masuk. Aku ni bulan 11. 16 bulan 11. Hari lahir aku. Aku bukan nak minta hadiah pun. Dan 50. Mata cekoh ni. Nampak lagi tuan-tuan. Nampak. Ini amalan. Tuang ubat mata ruqyah air zam-zam yang dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Dan kain sugi. Tuan-tuan jangan tinggal kain sugi. Kain sugi ni apa kelebihan? Kalau tuan-tuan kena sihir, baru ni seorang hamba Allah, geng motor besar. Ustaz, saya kena sihir. Badan saya naik berkutu-kutu. Dia tanya seorang ulama, tapi rahsia nama ulama ni. Dia kata, kau cari kain sugi, kau basahkan kain sugi, kau sapu di tubuh kau, baca selawat. Sebut nama Nabi. Diangkat sihirnya, tuan-tuan. Ini kelebihan kain sugi. Amalkanlah. Dan siapa amal kain sugi, mati boleh sebut la ilaha illallah.
Siapa amalkan sugi, percakapan hikmah. Siapa beramal kayu sugi, dia punya gusi tak berdarah. Tuan-tuan, amal kayu sugi, ya. 3 di atas, 2 di bawah. Bukan macam ni, ini lain. Faham tuan-tuan? Mati bila sebut Allah. Kalau mati bila sebut Allah, masuk syurga bighairi hisab, tuan-tuan. Syurga ni sikit sambung. Lagi 500 tahun baru lah. Lagi 500 tahun dah baru lah. Aku nak datang sini bawa apa? Kilang kelapa sawit. Syurga ni bau. Syurga ni wangi kan. Tu dalam hadis sebut, mereka nak masuk syurga, baru tengok luaran syurga, dia dah terpegun lah, cantik dia. Dia ingat itu syurga. Padahal dalam syurga ni. Dah bukan dalam hadis. Kenapa dalam syurga ni, dia ada tingkatan-tingkatan. Syurga yang paling lekeh ni, dia nak ziarah kawan-kawan dalam syurga. Allah ni sayang hambanya supaya tak tersinggung. Allah tutupkan hijab dengan cahaya. Ini syurga Allah tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan buka dalam hadis tadi, Allah majirni minan nar, Allah majirni minan nar. Dalam satu hadis menyebutkan namanya dipadam dalam pintu neraka. Dalam satu pendapat mengatakan neraka ni minta dengan Allah, ya Allah, jangan masukkan hamba kau dalam neraka. Tolonglah ya Allah. Dia dah minta lah jauh daripada api neraka. Nampak? Neraka minta dengan Allah. Tapi umat Nabi ni tak dapat, umat Rasulullah tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan ambil lah keluar. Kasih dia kijang tu bagus. Baru ni ada seorang hamba Allah kena sihir. Kena kacau. Bini mengandung, bila kutuk. Bini mengandung. Aku cakap, nangis. Datang rumah aku jumpa. Aku buka ni, aku sapu seni-seni, aku sapu hidung. Aku pegang kepala dia, baca. Wa idza maridtu fakhu yashfin. Baca ayat-ayat ruqyah lain, muntah tengah cabuk, tuan-tuan. Ya. Sekarang dah elok lah. Dah elok tak nak datang rumah aku dah. Ya. Kita boleh ambil kat luar. Ya, ni. Daun bilara pun ada. Ni tak ada jual kedai-kedai ubat. Aku bawa tu ceramah, jual untuk tabung sekolah. Lagi tu, tabung madrasah tu tanggung infak lah. Kalau boleh lebih sikit. Sebab setiap bulan memang aku nak kena back-in. Memang aku nak kena kirim duit pelajar kami di Yaman. Ya, kadang-kadang dekat 2,000, kadang-kadang 1,000 lebih. Paling banyak kadang cecah 2,000 lebih dalam tentunya. Anak murid kami, mereka belajar di Yaman di Tarim. Ya, mereka balik jadi ulama, mereka balik mengajar madrasah, tuan-tuan dapat saham. Ngalih dah. Ya, aku cari dana untuk dorang, bukan untuk aku. Tuan-tuan bagi aku duit ceramah, tu duit aku. Ya, bagi aku 200. Rebas 100. Sini 200 kan? 200. Dah habis PKP pun 200 juga. Tuan-tuan bagi 200, rebas 100. Aku dapat 100. 100 minyak aku 50. Tu lagu apa? Pergi balik RM14. Tinggal berapa? 50 tolak 14 tinggal apa? 36. Makan aku? Makan aku? Takkan aku makan RM1? Aku jujur tu, aku tak nak bohong. Aku bukan minta duit, ceritanya je. Faham nanti contoh kalau aku makan 20, tinggal RM16. Balik rumah bini pau, habis tuan tapi aku tak minta duit. Kita buat kerja agama kerana Allah. Allah yang bagi duit. Kalau kita buat kerja agama kerana dunia, dapat dunia, akhirat dapat. Buat kerja agama kerana akhirat dapat, dunia dapat. Atau kita jangan pertuhankan duit, ya. Baiklah, minta maaf banyak-banyak seandainya tuan-tuan kecil hati, terkasar bahasa, minta maaf, ya. Aku dah minta maaf, jangan tak maafkan pula lagi, ya. Dah minta maaf, ya. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi dan kita akan berhimpun macam mana kat dunia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.